Assalamualaikum. Sebelum anda mengikuti bersama saya dalam menerokai dan menjejaki pengembaraan Zulkarnain, terlebih dahulu ingin saya menyatakan perkongsian ini hanya sekadar teori di antara teori-teori yang telah banyak terdapat di alam maya. Telah banyak perkongsian tentang pengembaraan Zulkarnain yang dapat kita perolehi dari mereka yang membicarakan tentang pengembaraan ini, dan yang menjadi tumpuan adalah perihal hubungan Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj serta musibah yang mereka bawa sebagai salah satu tanda akhir zaman. Siri ini adalah siri pengenalan dari beberapa siri, insya-Allah, yang akan menyusul nanti. Pastikan anda tetap bersama kami dalam mengikuti siri-siri yang akan datang. Dalam siri teori ini, sebelum kita meneroka lebih jauh, insya-Allah, saya ingin berkongsi dengan anda. Kebarangkalian siapakah Zulkarnain dan apakah kelebihan yang ada padanya sehingga menjadi penguasa bumi ketika itu? Dalam membicarakan tentang siapakah Zulkarnain, beberapa tokoh telah dinamakan sebagai kebarangkalian adalah Zulkarnain yang sebenar. Umpamanya Alexander the Great, Cyrus the Great, Nabi Sulaiman dan beberapa tokoh lain yang pernah menguasai dunia. Sebelum itu saya ingin membawa anda untuk menyelidiki dan melihat apa yang tersurat dan tersirat dalam ayat 38, 39 dan 40 dari surah Al-Naml. Dalam ayat-ayat ini Allah menceritakan tentang satu situasi di mana Nabi Sulaiman bertanya kepada pegawai-pegawainya jika ada antara mereka yang dapat membawa singgasana Puteri Balqis ke istana Baginda sebelum Puteri Balqis tiba menemui Baginda. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Dari surah An-Naml ayat 38 yang bermaksud, Nabi Sulaiman berkata pula kepada golongan bijak pandainya, "Wahai pegawai-pegawaiku, siapakah di antara kamu yang dapat membawa kepadaku singgasananya sebelum mereka datang menghadapku dalam keadaan berserah diri memeluk Islam?" قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. Dari surah An-Naml ayat 39 yang bermaksud, "Berkatalah Ifrit dari golongan jin, aku akan membawakannya kepadamu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, dan sesungguhnya aku amatlah kuat gagah untuk membawanya, lagi amanah." قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Seterusnya dari surah An-Naml ayat 40 yang bermaksud, "Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah, aku akan membawakannya kepadamu dalam sekelip mata." Setelah Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di sisinya, berkatalah ia, "Ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku, untuk mengujiku adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Dan sebenarnya, sesiapa yang bersyukur maka faedah syukurnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidak bersyukur maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, lagi Maha Pemurah." Kan tadi jelas Allah menceritakan perbezaan keupayaan jin afrit dan seorang insan yang telah diberi Allah pengetahuan ilmu kitab dalam menyampaikan misi untuk membawa singgasana Puteri Balqis ke istana Nabi Sulaiman. Untuk memastikan singgasana Puteri Balqis yang sebenar dibawa ke istana Nabi Sulaiman, mereka kenalah pergi ke istana Puteri Balqis dan membawanya mengikut keupayaan yang dimiliki masing-masing. Jelas untuk jalankan misi ini, jin afrit hanya dapat menggunakan keupayaan kudratnya untuk pergi dan membawa balik singgasana Puteri Balqis serta perlu tempoh yang tertentu. Manakala insan yang diberi Allah ilmu teleportasi dapat pergi ke istana Balqis untuk mendapatkan singgasana berkenaan dengan sekelip mata tanpa mengguna kudrat untuk mengangkatnya dan membawanya ke istana Nabi Sulaiman.
kita boleh membuat kesimpulan wujudnya ilmu teleportasi di zaman pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ilmu teleportasi di mana seseorang itu mempunyai kebolehan untuk pergi atau mengembara dari satu tempat ke tempat lain sepantas kilat atau sekelip mata. Manakala jarak tidak menjadi halangan untuk tiba di suatu tempat dalam sekelip mata, tumpuan kita adalah untuk melihat ciri-ciri yang dimiliki insan ini yang memiliki ilmu kitab dan mungkin kebarangkalian beliau adalah Zulkarnain yang sebenar. Zulkarnain bukanlah nama sebenar insan ini, tetapi dikenali sebagai Zulkarnain yang bermaksud dua tanduk. Walaupun Zulkarnain bukanlah seorang raja, namun ilmu penjelajahan yang diberi oleh Allah kepadanya menjadikannya penguasa di muka bumi dalam membantu pentadbiran kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Pertama, beliau memiliki ilmu teleportasi yang memudahkannya untuk mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain dengan secepat kilat. Kedua, sebagai pegawai istana, beliau juga mempunyai hubungan rapat dan bergaul dengan jin-jin serta burung-burung yang berkhidmat kepada Nabi Sulaiman. Ketiga, diberi segala pengetahuan tentang mengekstrak dan melebur besi dan tembaga. Keempat, hubungan yang rapat dan mencontohi dengan Nabi Sulaiman. Ungkapan bersyukur kepada Allah dan menolak pemberian yang dicontohi dari Nabi Sulaiman. Kelima, seperti burung hudhud, beliau akan mengembara dan membawa kabar berita kembali ke istana bagi menyampaikan kabar kepada Nabi Sulaiman, situasi tempat yang dilawati atau ditemui. Mungkinkah peristiwa yang diceritakan Allah dalam surah An-Nam ayat 20 hingga 37, di mana burung hudhud yang membawa berita perihal negeri-negeri yang masih tidak menerima dakwah mentauhidkan Allah dan tidak tunduk kepada pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam, maka bermulalah Zulkarnain ditugaskan untuk mengembara dan berdakwah di negeri-negeri atau daerah-daerah yang belum menerima Islam. Sekian sahaja dari kami untuk siri pengenalan teori dalam menjejaki pengembaraan Zulkarnain. Akan susul nanti beberapa siri pengembaraan beliau untuk kita fikirkan dan selidiki dari bukti-bukti tinggalan sejarah yang masih ada sehingga kini, dan juga menjadi bukti kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya datang dari Allah dan bukan rekaan Nabi Muhammad SAW. Kami amat mengalu-alukan sebarang komen atau maklum balas dari pihak anda di ruang komen yang disediakan. Wassalam.